Ada yang kata kerajaan pada hari ini, kerajaan pusat, dia kuat. Ingat, PRU ke-15 juga yang memimpin kerajaan pusat pada waktu itu adalah UMNO. Sebab itu saudara-saudari, jangan kita ingat dengan kuasa, dengan material, dengan pelbagai beri macam-macam janji macam-macam, rakyat tak boleh fahami apa yang berlaku. Sebelum pilihan raya saudara-saudari, sepanjang tempoh puluhan tahun yang lalu, rakyat didendangkan oleh pembangkang pada waktu itu seolah-olah mereka cukup hebat. Semua orang masih ingat, saya ulang. Orang kata saya ulang. Semua orang masih ingat. Hari ini kita menang, esok batu orang tanya, saya ulang benda ni, saya terpaksa ulang. Kalau sebelah sana dengan orang kata saya ulang, kemudian dia, bila orang bising tak turun, orang kata harga minyak tak turun kerana saya tak jadi Perdana Menteri. Sekarang ini Allah memberi ruang kepada beliau menjadi Perdana Menteri. 7 bulan berapa ringgit harga minyak dah turun. Ini belum termasuk formula-formula. Saya cerita begini bukan kerana apa saudara-saudari, kerana nak kita buka mata bahawa dalam memimpin ada 2 jenis kepimpinan. Satu kepimpinan yang sembang kencang, kerja dia sembang siang malam. Dia sembang, kita dengar, wah, macam best. Ramai yang percaya pun. Sebab apa? Sembang sedap. Kerja dia sembang, pagi sembang, petang sembang, siang malam sembang. Ada kepimpinan yang kerja dia adalah untuk bekerja keras memastikan kesejahteraan rakyat. Sebab itu tadi disebut oleh MC tentang SPM. Saya ni sejak saya jadi ahli parlimen, saya jarang sentuh Kementerian Pendidikan. Boleh tengok rekod saya sentuh dalam parlimen Kementerian Pendidikan ini perkara-perkara berkaitan dengan dasar, perkara-perkara yang kita nak maklumat saya sentuh. Saya tak pernah menyentuh lebih daripada itu. Tapi satu hari itu saya dapat satu video ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di UKM depan pelajar-pelajar. 4 pelajar ni tanya apa usaha kerajaan untuk mengukuhkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam jawapan dia disentuh saya. 47 saat jawapan, saya cek satu persatu benda yang disembang tentang saya ni apa yang betul. 47 saat jawapan, sembang kencang fakta ke laut. Saya tanya 30,000 daripada mana? Menteri you sendiri kata 14,000. Yang tak hadir ni maknanya dia tak ada dalam sistem. Bila SPM ini satu kertas pun dia tak duduk. Zaman saya ada 10,000, kemudian naik jadi 14,000. Kemudian dia boleh cakap hanya mengapa menteri pada waktu itu tak pantau. Dia kata 30,000 ya. Mengapa tak pantau sampai 30,000? Media pun tulis Anwar Bidas Razi. Saya jawab mudah aja. SPM berlaku pada bulan 3, bulan 2 dan bulan 3. Parlimen bubar bulan 10. Saya dah tak jadi menteri tahun lepas lagi. Yang dia kata menteri tak pantau tu menteri dia sendiri. Menteri dia sendiri yang tak pantau. Sebab itu saya kata ada pemimpin ni kerja dia sembang. Dia sembang, kita dengar. Namun berbeza dengan pemimpin yang buat kerja. Saya bercerita bahawa sewaktu COVID, Tan Sri Muhyiddin angkat sumpah 1 Mac. Saya angkat sumpah 9 Mac. Masuk pejabat 11 Mac 2020. PKP pertama 18 Mac 2020. Kami kerja siang malam. Siang malam saudara-saudari. Boleh tanya, Tan Sri Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat siang malam. Kita bermesyuarat siang malam mencari penyelesaian. Dan akhir sekali, apabila kertas putih tentang COVID-19
tentang vaksin dibentangkan. Kerajaan pada hari ini sekarang mengakui bahawa kita pada waktu itu telah berjaya menguruskan COVID-19 dengan baik. Ini kerajaan yang bekerja, bukan kerajaan yang sembang. Hari ini pula baru tadi ada yang kongsikan dengan saya, Menteri Ekonomi bercakap tentang satu database, satu pengkalan data yang mengumpulkan maklumat-maklumat tentang bantuan yang diterima oleh rakyat Malaysia. Sama ada bantuan daripada MOF melalui data LHDN, bantuan-bantuan yang diterima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantuan RISDA, bantuan agensi-agensi lain. Semua bantuan akan dimasukkan di bawah satu pengkalan data yang pada waktu ini dipanggil PADU, seingat saya. Dan pengkalan data ini akan digunakan untuk membantu menguruskan bantuan pada rakyat. Dia duk cerita ni seolah-olah benda ni dia buat. Saya nak bagi tahu Menteri Ekonomi pada waktu ini, sekarang ini, sembanglah betul-betul. Yang mulakan usaha untuk mewujudkan pengkalan data itu bersama dengan pegawai-pegawai adalah saya. Bukan nak ambil angkat bakul, masuk bakul angkat sendiri, tapi nak cakap jangan sembang, cerita benda betul. Pada waktu itu saya diamanahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi jawatankuasa khas kabinet tentang kemiskinan. Walaupun tempoh sekejap, kerana lepas itu kita susun balik semua majlis-majlis berkaitan dengan kemiskinan, kita susun balik. Sewaktu awal-awal dilantik, perkara pertama saya duduk dengan pegawai adalah untuk memastikan kita adakan satu pengkalan data. Rakyat Malaysia kalau katalah sebut nama Dr. Fakhruddin, klik dekat nama Dr. Fakhruddin, kita boleh tahu segala bantuan yang dia telah terima. Kita gabungkan semua agensi, kita panggil mesyuarat agensi-agensi yang berkaitan, dan kita tahu bahawa proses ini mengambil masa kerana ada agensi-agensi yang masih menyimpan data dalam buku secara manual. Sebab itu saya nak cerita kepada Menteri Ekonomi, apabila bercakap tentang apa yang nak dilaksanakan itu, jangan sembang seolah-olah itu sesuatu yang idea yang cukup lengkap. Buat formula yang dia janji dulu, buat formula itu dulu. Tak payah nak sembang untuk menggambarkan bahawa inilah perkara yang diperjuangkan oleh kerajaan PHDAP-BN ini. Begitu juga dengan satu inisiatif untuk membasmi kemiskinan tegar. Ini dah banyak disebut dalam parlimen. Insentif membasmi kemiskinan tegar ini, championnya adalah Tok Pa. Saya masih ingat suatu kami dalam kerajaan, Tok Pa banyak duduk berbincang. Walaupun saya Menteri Pendidikan, kita banyak berbincang tentang ekonomi. Bagaimana beliau bersungguh-sungguh untuk membasmi kemiskinan ini. Hinggalah pada hari ini program tersebut dijenamakan semula sebagai IPR. Saudara-saudari, itu contoh antara kerajaan yang sembang dengan kerajaan yang melaksanakan perkara-perkara untuk kesejahteraan rakyat tanpa sembang banyak, tetapi kita boleh lihat hasil yang baik.